Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Hari ini hari Ahad 7 Jun yang mana banyak perkembangan yang kami nak bawakan semalam dan juga hari ini apa yang menarik di astroawani.com, dan yang pastinya ini perkembangan mengenai kes COVID-19 dalam Malaysia, dalam negara kita, yang mana kalau kita lihat setakat ini ada 37 kes baru, 25 dilaporkan pulih dan satu kematian juga dilaporkan, dan ini dalam sidang media yang dilakukan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah yang mengatakan 8 kes melibatkan kes import dan 29 kes adalah penularan dalam negara. Dan kalau kita tengok susulan kes aktif dan kebolehjangkitan COVID-19 ini, kesemuanya adalah 1,551 kes dan mereka semua tu telah diasingkan dan diberi rawatan, dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham. Ingin dimaklumkan daripada 37 kes baru yang dilaporkan, 8 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 29 kes penularan di dalam negara, 19 kes adalah bukan warga negara dan 10 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Sehingga kini seramai 5 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut tiada kes memerlukan bantuan pernafasan. Kes kematian ke-117 iaitu kes 2,296 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 79 tahun. Beliau merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang ke-1,508. Beliau mempunyai gejala bermula pada 18 Mac 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh pada 26 Mac 2020 setelah disahkan positif COVID-19. Beliau disahkan meninggal dunia pada 5 Jun 2020 jam 2.05 petang. Jadi melihat kepada jumlah kes positif COVID-19 dalam negara yang dilihat berada dalam zon yang masih lagi terkawal oleh Kementerian Kesihatan, namun dalam masa yang sama apa yang juga dikongsikan oleh Ketua Pengarah semalam, katanya mereka masih belum bersedia untuk memperkenalkan satu exit strategi, masih lagi berada dalam fasa yang perlu mengawal dan perlu lagi mengamalkan penjarakan sosial di seluruh masyarakat dan belum lagi bersedia untuk mengadakan melaksanakan satu exit strategi untuk keluar ataupun lihat exit strategi daripada pandemik COVID-19 lagi ketika ini. Namun dalam masa yang sama, kita juga menjangkakan lebih banyak kelonggaran yang dapat disaksikan mungkin kepada aktiviti ekonomi, aktiviti sosial dan sebagainya, dan kita juga berada dalam fasa PKPB di mana lebih banyak premis perniagaan dibenarkan. Namun ini satu pengumuman yang dinanti-nantikan orang ramai, terutamanya kaum Adam, berhubung dengan operasi kedai gunting. Ada laporannya di astroawani.com. Akhirnya hasrat kebanyakan rakyat di negara ini agar kerajaan membenarkan operasi kedai gunting rambut dan dandan rambut beroperasi semula telah termakbul. Kerajaan semalam mengumumkan perkhidmatan gunting serta dandan rambut selain salon kecantikan dibenarkan beroperasi semula bermula 10 Jun ini, di mana kita menjangkakan PKPB sepatutnya berakhir pada 9 Jun, namun kita boleh menjangkakan satu pengumuman hari ini oleh Perdana Menteri sama ada ia dilanjutkan atau tidak. Tetapi kalau dilanjutkan pun kita boleh menjangkakan mungkin kelonggaran lebih banyak susulan 9 Jun ini. Jadi dengan persetujuan oleh kerajaan itu untuk membenarkan perkhidmatan gunting rambut dan dandanan rambut bermula 10 Jun, namun dengan prosedur operasi standard yang ketat, dan keputusan itu dibuat dalam mesyuarat khas yang berlangsung semalam. Kita saksikan laporan ini. Kerajaan membuat keputusan selepas mengambil kira sumbangan sektor itu kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara berjumlah 13.5 bilion ringgit setahun. Sektor itu membabitkan 74,500 tenaga kerja daripada 16,728 perniagaan yang berdaftar. Aktiviti yang dibenarkan termasuk gunting rambut asas, cuci rambut, cukur jambang dan misai, solekan dan rawatan rambut, manicure dan pedicure, serta cuci dan rawatan muka.
Bagi golongan yang berisiko tinggi, yang berusia 60 tahun ke atas, seperti saya, proses guntingan adalah diwajibkan secara temu janji dan tanpa kehadiran pihak-pihak lain sewaktu proses tersebut. Dan kita juga meminta supaya ditetapkan waktu untuk mereka yang berusia emas, warga emas ini. Ya, kita minta supaya ditetapkan. Akan ditetapkan oleh kedai-kedai tersebutlah. Mungkin kerana nak mengelakkan pencampuran dengan orang ramai, kita tetapkan sebagai contoh pukul 10 hingga pukul 12 sebagai contoh untuk mereka yang warga emas saja. Jadi ini bagi mengelakkan campuran dengan orang lain kerana warga emas merupakan warga yang berisiko tinggi. Begitu juga dengan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Dibenarkan tapi perlu memakai alat pelindung diri serta penutup muka dan apron pakai buang. SOP yang perlu dipatuhi termasuk pemakaian pelindung diri, penutup muka, sarung tangan dan apron pakai buang. Apron dan sarung tangan diwajibkan hanya satu set bagi seorang pelanggan. Tuala juga tidak dibenarkan berkongsi. Selain itu, jarak antara kerusi perlu sekurang-kurangnya 2 meter. Ya, memandangkan banyak SOP yang telah disenaraikan susulan daripada pengumuman bahawa kedai gunting rambut, dandan rambut dan juga salon kecantikan boleh dibuka pada 10 Jun ini, harga perkhidmatan gunting rambut di seluruh negara akan dijangka meningkat antara RM3 hingga RM10. Itu reaksi pengusaha kedai gunting dan dandan rambut yang katanya terpaksa menampung kos operasi sebaik saja ia beroperasi nanti 10 Jun. Ini kata Presiden Persatuan Penggunting Rambut Bumiputera Malaysia, Winda Muhammad Tahir, berkata peningkatan kos tersebut perlu bagi memastikan keselamatan pelanggan dan caj tambahan juga perlu, apatah lagi larangan beroperasi hampir 3 bulan sejak PKP itu telah membawa banyak kerugian ataupun mungkin terkesan daripada itu. Dan kita nak dengarkan beberapa reaksi daripada pengumuman kedai gunting rambut dan dandan rambut yang boleh dibuka 10 Jun ini. Secara amnya, saya nak respon begini. Kami di peringkat NGO ataupun Persatuan Barber dan Salon sudah ada berbincang di kalangan pengusaha-pengusaha kedai mengambil kira SOP. Saya bagi contoh seperti macam ni. Kalau ada kedai di dalam mall yang kedainya yang besar, juga perlu mengikut SOP yang sama. Begitu juga kedai yang di pelosok kampung seperti kedai gunting juga perlu mematuhi SOP tersebut. Saya menjangkakan kami terpaksa mungkin di sini menaikkan sedikit harga gunting rambut, mengambil kira kos yang terpaksa kami tanggung. Kami anggarkan kenaikan kos tidaklah terlalu tinggi, bukan kita mengambil kesempatan, jadi antara RM3 ke RM10. Jadi anggaran itu, kos tadi adalah daripada RM3 ke RM10 itu adalah bukan untuk mengambil kesempatan. Sebab kita perlu mematuhi SOP bagi memastikan sama-sama kita membantu kerajaan. Yang penting apabila sektor ini beroperasi adalah semua pihak, di pihak pengusaha kedai dan juga masyarakat, tiada kompromi, perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak KKM dengan sebaik mungkin. Kita kena faham SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, bukan di pihak kami meletakkan syarat satu perkara yang menggembirakan. Kita penting untuk mematuhi SOP ini adalah untuk keselamatan, bukan hanya kepada pelanggan ataupun masyarakat yang kita tahu. Secara amnya, masyarakat orang ni dia gunting rambut biasanya sebulan sekali.
Itu perkara mengenai gunting rambut dan rambut dan sebagainya. Antara 5 perkara menarik yang diumumkan dalam sidang media Datuk Seri Ismail Sabri semalam. Dan dalam masa yang sama, bukan saja kedai gunting rambut, pasar terbuka, pasar pagi, pasar malam dan bazaria seluruh wilayah persekutuan juga diumumkan akan mula dibuka pada 15 Jun. Dan dalam masa yang sama, Perdana Menteri dijangka akan umum sesuatu untuk orang bujang pada hari ini. Kebenaran kolam pancing, bot bawa pemancing juga dijangka akan diumumkan pada hari Isnin dan lebih ramai akan dibenarkan solat jemaah di masjid. Itu antara apa yang terkandung dalam sidang media Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi kita dengarkan ataupun kita tengok rangkuman ini. Jadi banyak pengumuman, banyak persoalan yang kita harap dapat terjawab hari ini dengan pelbagai pengumuman dengan juga perutusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kita jangkakan 3 petang hari ini. Anda boleh saksikan di Astro Awani 501 dan juga di setiap laman sosial platform kita di Facebook Live, di YouTube. Anda boleh saksikan jam 3 petang nanti. Mungkin kita akan tahu apa agaknya pelaksanaan mungkin fasa baharu pada 10 Jun ini, apa kelonggaran yang diberikan. Kita dapat tahu mungkin pada jam 3 petang dan kita harap mungkin ramai yang dapat bersedia untuk apa yang kita jangkakan pada 10 Jun ini. Kalaulah beberapa premis perniagaan diberi kelonggaran untuk dibuka dan sebagainya, ini memberikan masa yang agak sikitlah masa yang diberikan kepada majikan, kepada pengusaha untuk bersedia sekiranya mereka perlu buka pada 10 Jun nanti. Dan juga memandangkan esok juga kita ada public holiday, jadi ini satu aspek yang mungkin boleh diambil kira. Dan bercakap tentang kelonggaran dari sudut ekonomi dan juga sosial, ini juga satu perkembangan yang kita laporkan di astroawani.com berhubung dengan kursus pra-perkahwinan yang sebelum ini kita saksikan di beberapa negeri ada pelaksanaan kursus pra-perkahwinan yang tidak perlu diadakan, tidak diwajibkan dan hanya perlu hadir temu duga dan sebagainya. Ini pula di Selangor, di mana Jabatan Agama Islam Selangor menetapkan untuk melaksanakan kursus pra-perkahwinan Islam KPPI secara dalam talian bermula 13 Jun ini. Kata pengarahnya Muhammad Shah Zihan Ahmad, permohonan untuk mengikuti KPPI secara dalam talian itu boleh dibuat menerusi pautan yang disediakan mengikut daerah di Selangor bermula Selasa ini. Dan katanya jumlah maksimum penyertaan peserta dalam setiap sesi penganjuran KPPI dalam talian tersebut adalah 150 orang dan 2 sesi penganjuran pada hari cuti hujung minggu iaitu Sabtu dan Ahad akan dibuat mengikut keperluan. Dan sesi pertama bermula jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari, manakala sesi kedua bermula jam 2 petang sehingga 6 petang. Dan prosesnya adalah pemohon yang telah memohon akan menerima jemputan kursus tersebut melalui email masing-masing. Dan banyak lagi perinciannya di laporan ini, fee dan apa yang nota dalam talian yang anda perlu tahu sekiranya anda berminat untuk sertai dalam kursus pra-perkahwinan ini. Saya kira ini satu inisiatif yang amat menarik dan saya lihat ini antara satu idea yang kalau kita berada dalam pandemik, kita berada dalam krisis dan sebagainya dan kita perlu adaptasi kepada pelbagai normal baharu, dan ini satu keperluan yang saya kira kalau sebelum pandemik pun sepatutnya mungkin dah ada peluang untuk mengadakan kursus pra-perkahwinan secara dalam talian. Ini mungkin akan memudahkan mereka yang mungkin tidak dapat hadir secara fizikal dan sebagainya. Jadi ini satu kemudahan yang saya kira amat positif yang keluar daripada pandemik COVID-19 ini dan kita harap
ini dapat memudahkan lagi buat bakal pengantin di luar sana yang amat terkesan bukan saja dari sudut kewangan tetapi dari sudut emosi itu ramai yang tidak dapat melangsungkan majlis perkahwinan mereka akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi kita harap dengan ini banyak bakal pengantin yang tertangguh majlis perkahwinan mereka dapatlah melangsungkan majlis mereka itu. Dalam masa yang sama kita lihat ini adalah satu SOP keselamatan yang sangat menarik yang mana bukan saja khusus perkahwinan, mungkin banyak lagi perkara-perkara yang boleh dilakukan secara atas talian, tetapi banyak lagi pengumuman ataupun kelonggaran yang kita dapat lihat susulan daripada pandemik dan juga PKPB yang dijalankan ini. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Naila, dan yang pastinya kita bawakan pada jam ini perkembangan terkini dari astroawani.com, dan ini merupakan satu artikel yang mendapat perhatian semalam apabila ia adalah susulan kejadian keracunan makanan di Terengganu yang melibatkan 99 orang mangsa dari 20 keluarga berlainan dan telah mengorbankan satu nyawa. Dan ini satu artikel yang disumbangkan oleh Muhammad Sofian Osman, Perunding Keselamatan dan Kesihatan Awam dari Safety Management Academy Sdn Bhd, yang mengatakan bahawa banyak cara yang anda boleh tengok untuk memastikan telur yang digunakan dalam masakan itu selamat. Dan antaranya mengapa artikel ini mendapat perhatian ialah Muhammad Sofian memberikan banyak tips bagaimana anda boleh melihat atau melihat atau memastikan telur itu adalah boleh digunakan dan selamat dalam masakan. Pertama adalah tarikh luput, Naila. Tidak semua makanan memerlukan penandaan tarikh luput, khususnya makanan segar termasuklah telur. Walaupun katanya kita melihat praktis industri meletakkan tarikh luput pada pak telur yang dijual di pasaran, namun kaedah penentuannya adalah tidak sama dan bergantung pada kaedah yang ditentukan oleh ladang tersebut. Dan kita selalunya kalau lihat makanan segar seperti sayur dan sebagainya, kita tidak pasti ada tarikh luput ataupun tidak, hanya tengok dia elok ke tidak, boleh makan layu atau tidak kan. Tetapi sebenarnya tak ramai yang tahu ataupun sedar bahawa telur juga mempunyai tarikh luput. Itu salah satu kriteria yang anda perlu pastikan sebelum anda menggunakan telur dalam masakan. Dan juga katanya ada juga tips bagaimana nak tahu telur itu dah luput. Dia kata telur yang telah luput atau rosak boleh dikenal pasti dengan mudah dengan melakukan ujian kesegaran telur melalui kaedah merendam telur dalam air bagi menentukan tahap apungnya. Katanya jangan guna dan buang telur yang terapung di permukaan air kerana ia telah lama dan rosak. Jadi kalau anda rendam terapung, tak boleh digunakan dalam masakan. Itu antara perkara-perkara yang anda perlu pastikan, kerana kalau kita cakap pasal pencemaran makanan ni, dia satu perkara yang sangat penting, saya kira boleh membawa maut. Jadi anda semua perlu berhati-hati dalam penggunaan makanan dalam apa jua jenis masakan. Ya, terutamanya sekarang apabila kita banyak mengamalkan food delivery, penghantaran makanan secara dalam talian dan sebagainya, dan mungkin kita juga ingin memberi sokongan kita kepada setiap lapisan masyarakat yang ada saja melakukan penjualan makanan dalam talian ini, terutamanya apabila mereka berdepan dengan cabaran ekonomi dan sebagainya ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi dalam masa yang sama kita nak support mereka, tapi kita juga perlu memastikan kesihatan kita sendiri dan kesihatan ahli keluarga kita sendiri. Apabila kita order makanan tersebut, kita perlulah pastikan mereka adalah dari mungkin premis perniagaan yang lebih terkenal, established dan sebagainya, dan juga mungkin boleh menunjukkan sertifikat sah mereka telah melalui health checks dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk anda memastikan juga keselamatan keluarga kita adalah terjaga apabila kita banyak melakukan food delivery ketika ini. Dan kita nak beralih ke berita seterusnya. Ini mengenai penularan COVID-19 luar negara. Kita nak saksikan laporannya di India dan Asia Selatan yang semakin meningkat, Gigi. Dan kalau kita lihat kes COVID-19 di India dan Selatan bertambah 2 kali ganda setiap 3
3 minggu. Ini kata Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang memaklumkan bahawa Asia Selatan termasuk India, Bangladesh, Pakistan dan negara lain yang mempunyai penduduk yang padat, perebakan virus itu tidak ketara tetapi risikonya tetap ada. Kita nak tengokkan rangkuman laporan mengenainya ini. India yang mempunyai 1.3 bilion penduduk hanya melaporkan 200,000 kes, satu angka yang masih dianggap sederhana berbanding kepadatan penduduknya. Dalam perkembangan berkaitan, Maharashtra yang terletak di barat India merekodkan lebih 80,000 kes COVID-19 dengan 2,436 kes baru dalam tempoh 24 jam. Negeri itu turut mencatatkan kematian harian tertinggi dalam tempoh 24 jam lalu, 139 kematian berbanding 123 kematian sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Anil Deshmukh berkata 560,303 orang dikuarantin di negeri di barat India itu yang turut merekodkan 2,849 kematian akibat virus tersebut, disusuli Tamil Nadu di selatan dengan lebih 28,000 kes termasuk 200 kematian. Mumbai mengesahkan hampir 46,000 kes dan sudah menjalankan 215,827 ujian. Namun ia masih dianggap rendah memandangkan bandar itu mempunyai hampir 20 juta penduduk. Menurut Kementerian Kesihatan Persekutuan India, negara itu mencatat 9,851 kes dan 273 kematian dalam 24 jam berakhir Jumaat lalu dan secara keseluruhan merekodkan 236,954 jangkitan termasuk 6,649 kematian akibat COVID-19. Sementara itu, kita juga ingin lihat kepada kes positif COVID-19 di negara-negara jiran kita. Contohnya di Indonesia terus meningkat dan telah pun melepasi angka 30,000 dengan 993 kes baru hanya dalam tempoh 24 jam. Dan menurut jurucakap pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19, Ahmad Yuryanto, bagi tempoh 12 tengah hari Jumaat sehingga 12 tengah hari Sabtu, sebanyak 31 lagi kematian berlaku dan ini telah menjadikan jumlah kematian keseluruhannya adalah sebanyak 1,801 orang, manakala kes positif kini berjumlah 30,514 kes. Kita saksikan rangkuman ini. Peningkatan kes positif berlaku drastik di wilayah Jawa Timur iaitu 286 kes positif baharu dan 17 kematian dalam tempoh 24 jam. Jakarta masih mencatatkan jumlah kematian tertinggi keseluruhan iaitu 524 kes, diikuti Jawa Timur 464 kes, Jawa Barat 158 dan selebihnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sementara itu, Singapura mengesahkan 344 kes baru COVID-19 menjadikan jumlahnya meningkat kepada 37,527 kes. Kementerian Kesihatan Republik itu berkata data pada Sabtu menunjukkan majoriti kes adalah pemegang permit kerja yang tinggal di asrama pekerja asing. Setakat Jumaat, 307 kes yang disahkan masih berada di hospital dengan 4 daripadanya ditempatkan di unit rawatan rapi. Sejumlah 24 orang telah meninggal dunia akibat komplikasi COVID-19 di Republik itu dengan 2 kematian pertama dilaporkan pada 21 Mac. Thailand pula melaporkan 2 kes baru COVID-19 membabitkan 2 lelaki Thai yang baru pulang dari luar negara. Lelaki berkenaan ialah pelajar berusia 22 tahun yang pulang dari Rusia, manakala seorang lagi pekerja kilang berusia 39 tahun yang pulang dari Kuwait. Tiada kematian dalam tempoh 24 jam lepas menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 setakat ini sebanyak 3,104 dengan 58 kematian. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Thailand menyarankan agar menghadkan pelawat di tempat tumpuan pelancongan kerana kerajaan Thailand bercadang untuk melonggarkan larangan dalam fasa keempat yang dijangka bermula 15 Jun. Itu perkembangan COVID-19 kalau kita lihat di Indonesia dan juga di India, di Asia Selatan. Dan ini perkembangan mengenai solidariti buat George Floyd yang mana di Kanada Perdana Menterinya Justin Trudeau menyertai ribuan lain melutut di hadapan Parlimen Kanada sebagai solidariti terhadap penunjuk perasaan Amerika Syarikat yang berarak menentang perkauman dan kekejaman polis. Dan katanya sambil memegang baju bertulis Black Lives Matter, Trudeau berkata terlalu ramai rakyat Kanada
Kedah berasa takut dan gelisah ketika melihat pegawai penguat kuasa undang-undang dan menyedari kenyataan diskriminasi adalah sesuatu yang perlu diakhiri. Sebenarnya bukan sahaja Kanada yang menunjukkan solidariti terhadap kematian warga kulit hitam George Floyd ini, tetapi seluruh dunia sebenarnya melakukan protes dan juga menunjukkan solidariti terhadap kematian George Floyd dan ketidakadilan penguatkuasaan yang dilakukan di Amerika Syarikat. Dan kita telah rangkumkan beberapa protes di seluruh negara di dunia yang kalau boleh kita lihat sebentar lagi. Protes Black Lives Matter di Australia pada Sabtu berlangsung dengan tenang. Ia sebagai tanda hormat daripada ribuan penunjuk perasaan terhadap pemergian George Floyd dan terhadap rakyat Australia yang kini berada dalam tahanan. Di Brisbane, dikatakan kira-kira 30,000 orang berkumpul sehingga memaksa pihak polis menutup dua jalan utama. Perhimpunan kelihatan teratur sambil polis mengedarkan topeng muka kepada penunjuk perasaan dan menyediakan alat cucian tangan. Protes kematian George Floyd turut merebak ke negara matahari terbit dan mereka berkumpul di bandar Tokyo sambil melahirkan perasaan tidak puas hati terhadap keganasan polis. Di depan stesen kereta api Shibuya, orang ramai memegang spanduk tamatkan resis dan kami bersama anda. Walaupun jumlah penunjuk perasaan tidak seramai di bandar Amerika dan Eropah, usaha itu secara simbolik penting bagi sesebuah negara iaitu menghargai sesama manusia. Seperti demonstrasi sebelum ini, peserta protes tetap memakai topeng dan menjaga penjarakan sosial bagi mengekang penyebaran COVID-19. Lebih 100 penunjuk perasaan yang kebanyakannya golongan muda memakai topeng berkumpul di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat di Bandar Mexico pada Jumaat. Ia sebagai menentang isu perkauman yang berlaku di Amerika. Penunjuk perasaan dilihat menendang pagar besi yang mengelilingi kedutaan, melemparkan batu dan menconteng grafiti dengan slogan anti-perkauman dan anti-imperialisme. Mereka kemudian berarak merentasi perjalanan di sekitar kedutaan sambil merosakkan perhentian bas, bank dan kedai serbaneka. Kira-kira 200 penunjuk perasaan turun ke bandar São Gonçalo di pinggir Rio de Janeiro pada Jumaat untuk memprotes isu perkauman terhadap orang berkulit hitam. Penunjuk perasaan yang kebanyakannya pelajar kulit hitam berarak ke Dewan Bandaraya dengan membawa spanduk yang bertuliskan Black Lives Matter dan melaungkan slogan menentang Presiden Brazil. Mereka tidak hanya menyertai tunjuk perasaan terhadap kematian George Floyd di Amerika Syarikat tetapi juga menentang pembunuhan beratus-ratus orang kulit hitam terutamanya di kawasan perayaan di Rio de Janeiro. Baru-baru ini berita pembunuhan João Pedro Pinto, remaja lelaki berusia 14 tahun akibat ditembak polis selepas dipercayai terlibat mengedar dadah. Jadi kita dapat saksikan isu-isu perkauman, isu keganasan pihak polis dan agensi keselamatan, isu salah guna kuasa itu bukan sahaja berlaku di Amerika Syarikat. Negara-negara lain tidak terasing daripada isu yang sama. Kita lihat di Brazil juga menimbulkan persoalan yang sama dan ini juga menimbulkan banyak perdebatan di Malaysia sendiri di mana menimbulkan persoalan bagaimana kita sendiri melayan beberapa golongan yang mungkin berkulit hitam, mereka golongan yang warga asing dan sebagainya. Itu juga menimbulkan persoalan yang amat penting untuk kita berdepan juga dalam masa yang sama. Dan kita akhiri Awani Pagi di sini. Jangan lupa saksikan segmen khas Realiti Rakyat pada jam 8.30 nanti bersama saya Naila Huda. Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.